Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Satu berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Bila Haraka Daily disaman kerana menfitnah. Ya, kita boleh lihat sahabat semua, Haraka Daily ini menjadi lidah rasmi menfitnah daripada Parti PAS. Hari terkini adalah tuduhan katanya beri tanah kepada Vincent Tan. Itu antara tuduhan terkini yang dibuat ataupun diterbitkan oleh berita rasmi ya daripada Parti PAS ini. Satu yang amat-amat memalukan. Kalau sebelum-sebelum ini terlampau banyak ya fitnah-fitnah, berita-berita palsu yang disiarkan. Jadi kita harapkan ya saman ini akan diteruskan supaya ya menjadi pengajaran kepada lidah rasmi kaki fitnah, penfitnah daripada Parti PAS ini. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, Izam Hashim, yang akan mengambil tindakan mahkamah terhadap lidah rasmi PAS, Haraka dan juga aktivis sejarah Zahara Sulaiman. Beliau menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap Zahara dan Haraka dan Zahara berhubung tuduhan kononnya Kerajaan Selangor memberi tanah sepanjang Sungai Klang kepada pengasas kumpulan Berjaya Group Vincent Tan. Katanya ini adalah fitnah. Kita akan teliti dan bincang untuk ambil tindakan undang-undang terhadap Haraka dan juga Puan Zahara Sulaiman yang membuat kenyataan ini, katanya menerusi akaun X. Terdahulu tular petikan video ucapan Zahara yang mendakwa Kerajaan Selangor memberi Vincent Tan tanah sepanjang Sungai Klang. Tambah lagi, susah sangatkah untuk mendalamkan sungai ini kenyataan Haraka ya. Susah sangatkah mendalamkan sungai sampai harga 10 bilion katanya yang disiarkan Haraka Daily. Wanita berkenan juga berkata, projek mendalamkan sungai itu boleh diserahkan kepada syarikat kontraktor kelas A terdiri daripada orang Melayu yang dakwanya tiada kerja pada masa ini. Kerana tidak dibagi-bagikan satu projek yang besar kepada seramai mungkin kontraktor yang tiada projek hari ini, ujarnya. Jadi tuduhan pemberian tanah percuma kepada Vincent Tan dilihat mula dibangkitkan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, iaitu Sanusi pada Ogos tahun lalu. Menteri Besar Kedah itu dalam jelajah Mega PN sayangi Kedah sejahtera di dataran Darul Aman, Jitra mendakwa wujud skandal antara Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Sari dengan Vincent yang kononnya mahu melaksanakan projek 10 bilion di Sungai Klang. Tuduhan Sanusi lagi sebagai timbal balas, Tycoon berkenan akan mendapat tanah sebanyak seluas ya 600 ekar di Selangor yang dijangka merugikan Kerajaan Selangor sekitar 180 juta. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Haraka Daily, termasuk juga Sanusi dan juga seorang individu. Ini yang diterbitkan oleh Haraka Daily juga ya, membuat kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Satu yang amat-amat memalukan sahabat semua. Ya, perkara seperti ini dijadikan isu politik ya, lalu diterbitkan ya, belum tahu pun kebenarannya. Namun yang kita tahu sahabat semua, seperti yang kita tahu juga, Vincent Tan sebenarnya sudah pun menyaman Sanusi dan saman itu masih dalam proses untuk pendakwaan dan juga perbicaraan. Ya, 100 juta saman Vincent Tan terhadap Sanusi. Sekarang ini ya, Izam pula menyaman ya lidah rasmi penfitnah, penyebaran fitnah daripada terhadap ya Haraka Daily ini. Satu yang amat-amat memalukan kita. Dan satu lagi fitnah yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan seorang lelaki. Fitnah anggota polis terkorban insiden Ulu Tiram telah ditahan oleh polis di Raja Malaysia. Jadi penahanan seorang lelaki tempatan berkaitan hantaran komen berbau fitnah menerusi media sosial Facebook terhadap anggota polis yang terkorban dalam insiden tembakan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor pada Mei lepas. Ketua Polis Daerah Tapah Superintenden Muhammad Naim Asnawi berkata, pihaknya menerima laporan mengenai dakwaan fitnah berkenaan daripada waris keluarga Konstebel Ahmad Azhar Fahmi Azhar pada 29 Ogos lepas. Bertindak atas laporan tersebut, pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah telah menahan seorang lelaki berusia 25 tahun yang
merupakan pemilik akaun Facebook berkenaan di sebuah rumah Mesai Johor pada 8 malam Khamis yang lepas. Dan katanya polis merampas sebuah telefon bimbit milik suspek yang bekerja di sebuah kilang, ya, katanya dalam satu kenyataan. Muhammad Naim berkata suspek direman selama 4 hari bermula semalam hingga Isnin depan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 2001. Dalam kejadian 17 Mei lepas, 2 anggota balai polis Ulu Tiram terkorban akibat ditembak serta ditetak dalam serangan dilakukan seorang lelaki berusia 21 tahun yang turut maut dalam serangan berkenaan. Selain Ahmad Azafami, kejadian itu turut mengorbankan Muhammad Safiq 24 tahun yang ketika itu masing-masing berpangkat konstebel dan kedua-duanya dinaikkan pangkat secara anumertah kepada kopral pada 14 Jun yang lepas. Jadi terdahulu dalam hantaran komen tular di media sosial itu, seorang pemilik akaun menggunakan nama Wan Kayum dipercayai suspek menulis komen mendakwa mangsa insiden berangan Balai Polis Tiram mengambil rasuah. Jadi itu antara kenyataan tidak bertanggungjawab, ya, daripada individu-individu yang menyebarkan fitnah, memburukkan nama, ya, ahli ataupun seorang pegawai polis yang anggota keselamatan, ya, anggota polis yang telah terkorban dalam serangan di Ulu Tiram itu. Ini adalah satu perkara yang amat-amat memalukan, sahabat semua. Ya, kenapa mereka mempunyai otak yang bengong, tidak berfikir secara rasional, ya, sebelum membuat posting-posting sebegitu rupa, ya, seperti juga dengan Haraka Daily, ya, tanpa membuat usul periksa adakah benar, ya, fitnah yang dijajah oleh Sanusi, ya, lalu diterbitkan di dalam lidah rasmi mereka di Haraka ini, akhirnya, ya, membawa padah kepada mereka. Karena hari ini dalam perkongsian saya yang pertama, Izam, ya, telah pun akan bertindak untuk menyaman, ya, Haraka ini kerana membuat satu kenyataan, ya, bukan saya Haraka seorang lagi wanita tersebut, individu, juga, ya, termasuk dalam saman fitnah ini, ya, kerana membuat tuduhan yang tidak berasas, ya, tidak terbukti kesahihannya dan sebagainya. Jadi kita harapkan, ya, saman ini akan terus dijalankan, menyaman mereka-mereka yang menyebarkan berita palsu, khususnya seperti Haraka, parti rasmi, lidah rasmi daripada parti PAS ini. Satu yang amat memalukan. Bukan saja majalah, berita, portal berita ini daripada parti PAS, tapi pemimpin-pemimpin parti PAS juga ini tergolong, ya, dalam kaki-kaki penfitnah. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen, ya, di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kanggap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.